pemasaran Pemasaran. Okey, saya dah mula rakam asas pemasaran dan rancangan pemasaran. So saya sentuh sikit dah, nanti awak akan ada modul untuk pemasaran ni Hello. Nanti kita akan yang ni untuk asas pemasaran dan rancangan pemasaran sikit sajalah dan laju lah tau. Okey. Awak just take note mana yang penting, mana yang sesuai. So konsep pemasaran ialah merujuk kepada segala usaha. Awak alihkan usaha pemasaran. Usaha pemasaran yang berlandaskan kepuasan pelanggan dan mampu menghasilkan keuntungan perniagaan. Jadi kalau awak nak marketkan produk, nak memperkenalkan produk, awak kena ada usaha lah memperkenalkan. So kalau tak ada usaha, jadi awak akan macam mana baik pun awak punya produk, orang tak tahu kan. So usaha pemasaran ni mungkin awak perkenalkan melalui internet ke, melalui flyers dan sebenarnya produk awak tu ialah bercirikan kepuasan pelanggan orang puas hati dan bila orang beli akan menghasilkan keuntungan. Contohnya kalau McDonald, kenapa orang Malaysia daripada kecil tak pernah makan burger, tapi kenapa dia suka makan burger walaupun mahal, dan kalau awak jual McDonald tu awak untung. Jadi Allahu Akbar. azan Baru masuk. Definisi pemasaran ialah apa maksud pemasaran ialah usaha yang dilakukan secara sistematik. So awak kena ada step-step dia dan bersistematik lah. Tak adalah macam tentang kromo je kan. So dia ada langkah-langkah dia ada tahu macam contohnya untuk iklankan kepada kanak-kanak. So ada kaedah dia Untuk orang besar ada kaedah dia bagi menariskan dan meningkatkan selaginya tidak bertentangan dengan hukum agama dan tata susila kemanusiaan. Jadi biasanya dalam hukum agama lah tidak menipu lah. Contohnya awak kata barangan awak tu contohnya boleh ubat, boleh membaikkan tapi tak baik-baik juga itu salah, itu menipu lah. Kalau kata makan sedap tapi tak sedap pun kalau pakaian ni tahan lama tapi pakai dah satu hari dah koyak, itu macam nipu lah So sasaran pasaran dalam masa ini adalah target market. So saya tunjukkan situ gambar orang tu kan, itu sekumpulan pelanggan. So awak nak jual kepada siapa? Kepada kanak-kanak ke ataupun kepada apa nama, kita tengok produk apa yang kita nak jual lah. Pada kalau contohnya kalau ubat, kalau untuk kanak-kanak dia perlu tu orang yang kanak-kanak dia tak nak ubat yang apa nama macam ubat Panadol warna putih kan, dia akan tukarlah pada warna-warni kan, ataupun dia mudah cair tu masukkan dalam makanan ke so dia tak nampak fizikal Dan kalau untuk contohnya kalau untuk orang dewasa pula, dewasa untuk pakaian. So kalau contoh pakaian untuk orang pejabat lain ni, untuk tengok wayang ni seorang pelanggan yang dewasa sebagai mempunyai keperluan dan kehendak tertentu yang dapat dipenuhi oleh perniagaan berkenaan melalui barangan atau perkhidmatan yang ditawarkannya. So langkah-langkah proses mengatasi sasaran pasaran ialah sudah ada beberapa langkah. Siapa yang target market awak contohnya awak tak boleh hentam tu macam awak jual ubat kan. Kalau orang yang sihat tak berapa sesuai kan. Contohnya kalau kat mana dia punya tu, siapa awak punya pembeli dia. Saya maukan WhatsApp
langkah proses mengenal pasti sasaran pasaran ialah kena pasti barangan atau perkhidmatan yang boleh ditawarkan. Awak kena kenal pasti apa yang awak nak jual. Contohnya nak jual ubat kan, ubat so ubat apa nak awak jual, dan apa spesifikasi dia, apa dia punya ramuan dia, berapa harga. So awak kena mahir lah. Kalau awak tak mahir, kalau ada persoalan awak susah kan. And then yang kedua, fokuskan kepada usaha pemasaran. Mula awak targetkan macam mana usaha pemasaran awak. Macam-macam kaedah kan usaha. Awak boleh pergi besar buka kan, pergi jumpa orang melalui TV, melalui radio, melalui internet, melalui ejen. Tu usaha-usaha lah. Jangan tak ada usaha, main doa je tak boleh juga. And then pilih sasaran pasaran. Daripada kalangan segmen-segmen perniagaan yang telah kita pasti. So awak ada segmen untuk kanak-kanak, dan awak kena pilih lagi sasaran dia kat mana. Kanak-kanak tu berada kat mana. Contohnya di kawasan Pasir Gudang, Gulai, Johor, Malaysia contohnya. Kalau Malaysia awak kena iklankan inilah lebih luas lagi melalui Facebook kan. Kalau melalui TV, radio. Kalau kat Johor saja, so kita boleh pilih lah kawasan mana yang awak nak nak sasarkan. Yang saya dah tekankan tadi kan. So kena pasti barangan. Contohnya Milo kan. So itu barangan yang awak boleh jual lah. Berdasarkan pada penilaian dan pemahaman mengenai keperluan dan kehendak pun awak kena highlightkan. Sebenarnya barangan awak ni ialah berdasarkan keperluan dan kehendak. Apa yang keperluan orang, apa kehendak, apa beza antara keperluan dan kehendak kan. So manusia ni ada keperluannya, ada kehendak. Keperluan ni yang utama lah, makanan, tempat tinggal kan. Tapi kehendak tu lebih pada tu, tempat tinggal. Tapi dia nak, kalau macam keperluan hanya rumah biasa je lah, rumah flat, rumah teres. Tapi kalau kehendak lebih pada tu lah, rumah banglo. So kita nak pasti keperluan dan kehendak. Kalau keperluan ialah, contohnya kalau keperluan kereta, orang biasa nak kereta biasa lah, Proton lah. Tapi kalau kehendak, BM, Mercedes. Kalau untuk orang kaya lah, sebab tu orang kaya tak kisah harga tinggi macam mana pun, tetapi design dia cantik ke, dia tetap beli. Sanggup dia jual kereta lama, dia beli kereta baru kan. Untuk dapatkan tu lah nama Mercedes yang baru. So pastikan orang kaya tu, kalau perhatikan lah, kalau tanya orang kaya, tanyalah kalau ada orang kaya, Mercedes apa jenis Mercedes atau apa jenis BMW yang telah dibeli lah daripada mula berniaga sampai sekarang. Dia setiap kali 5 tahun sekali dia mesti baru lah, sebab dia kehendak dia adalah tidak terhad kan? Dan kalau kita boleh dapatkan kenawasi barang itu melalui soal selidik. So boleh melalui soal selidik, tinjauan umum. Awak tanya menggunakan apa ni, Google Form ke kan, suruh orang isi, ataupun tanya melalui apa yalah, berasa kan macam kat supermarket tu, dia suruh testing, periksa makanan dan sebagainya kan. Dan kedua ialah fokuskan kepada usaha pemasaran. Usaha pemasaran ni lebih detail lagi lah, lebih dekat lagi kepada sama ada awak nak marketkan dekat daerah saja, ataupun dekat negeri, ataupun dekat bandar saja, dan kumpulkan data melalui gaya hidup, personality. Semua ni mempunyai berbeza-beza. Contohnya kalau awak nak jual barang ni lah, hobi dia main sukan contohnya kan. So kita boleh ni lah, menjual, contohnya kita berdasarkan hobi. Contohnya pelanggan ni
suka main badminton. Jadi pastinya dia nak belilah pakaian yang berkaitan dengan badminton ya. Okey, raket jenis apa, stokin dan sebagainya. Segmen pasaran, segmen ni ialah apa, dia punya apa, pecahan dia yang lebih hampir lagi, yang lebih fokus lagi. Okey, pilih sasaran pasaran daripada kalangan segmen-segmen pelanggan yang telah. So kita ada banyak segmen-segmen, soalan kan banyak segmen-segmen. So daripada segmen tu kita pilih satu, kita sasarkan satu ke ataupun dua yang kita boleh tekan. So contoh ni kalau segmen kanak-kanak kan, ataupun kanak-kanak di Johor, di Kulai, di Muar. So kalau contohnya awak tak mampu sampai ke Muar, awak hanya pilih di JB sahaja kan. So awak pilih lah yang boleh menguntungkan dan lebih fokus dan usaha pasaran yang lebih efektif. Ini ibarat macam awak menjala kan, jangan awak tersalah jala kan. Dia di tempat yang banyak ikan lah awak umpankan kan. Sebab tu jangan tersalah jala. Tadi ikan tak masuk ke, tak ada ikan dan sebagainya Dan awak kena buat ramalan jualan. Ramalan jualan ni awak jadual anggaran jualan bulanan awak highlightkan jualan bulanan, monthly sales, dan tahunan. Jualan bulanan maksudnya untuk tahun pertama, awak kena cerita untuk tahun pertama ialah daripada bulan Januari hingga bulan Disember. Setiap bulan awak kena anggarkan. Contohnya dalam RM dan dalam unit. Contohnya kalau satu bulan awak boleh jual 3 biji laptop. So satu biji dah berapa? 5,000 contohnya. 5,000, 15,000. Jualan ni dah 15,000 sebulan lah. So bulan Februari meningkat sikit contohnya. Ataupun tetap pun tak apa daripada sasaran pasaran yang dikenal pasti. Dan untuk tahun kedua dan tahun ketiga awak totalkan Contohnya setahun awak tak payah bola. Untuk tahun kedua tak perlu detail lah Januari hingga Disember. Awak jumlahkan untuk jumlah setahun Empat langkah dalam pembentukan ramalan jualan. Yang pertama tentukan saiz pasaran dalam unit ataupun dalam RM. Yang kedua ialah saya akan detail ni. Yang kedua ialah kena pasti saing-saing. So yang pertama tentukan saiz pasaran. Yang saiz pasaran maksudnya ni lah. Saiz pasaran maksudnya kuasa membeli kuasa membeli pelanggan. Contohnya dalam satu kampus kan, saiz pasaran ni lah berapa ramai je dalam kampus. Contohnya satu kampus kalau buat DJ tu contohnya 1,000 orang. Itu saiz pasaran ni dah 1,000 orang lah. Dapat proses jualan yang boleh dihasilkan daripada kumpulan sasaran. So sasaran ni adalah ni lah daripada sasaran pasaran ni ialah pelajar-pelajar kumpulan sasaran. So tanpa mengira awak highlightkan tanpa mengira pembahagian mengikut pesaing. Maksudnya kalau awak satu je kedai, itu menganggapkan awak satu je kedai yang awak berniaga situ. So tu awak potensi jualan lah, kuasa membeli semua berbeli dengan awak tempoh tertentu harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Kena pasti yang kedua baru kena pasti bersaing. Kita ada pesaing awak ialah contoh awak kedai makan. So pesaing awak ialah kedai makan Ali, Mila, kedai makan Kia contohnya. So tu pesaing-pesaing awak yang menawarkan barang yang sama. Dan anggarkan share peratus. Maksudnya kalau awak nak bandingkan, awak jual, contohnya awak jual ayam goreng, tapi kat situ dah ada KFC so mungkin KFC tu daripada 100% dia dah dapat dia dah ada market dia. Awak boleh masuk lagi ni
So KFC dah ada, contohnya dia dah 80% apa 60%. Sebab apa? Dia ada nama dia dah pengalaman, dia besar. So kita kena pastilah berapa pesaing, saiz dia, kemampuan pesaing, pengalaman, kekuatan dan kelemahan pesaing. Mungkin kelemahan pesaing ialah dia jauh pada tempat pelanggan, ataupun apa, dia tak ada menu lain, ataupun dia terlalu mahal. So itulah kelemahan lah. So awak kena pasti kelemahan dan apakah kekuatannya, senaraikan. Ni contohnya lah, saya beri contoh lah. Ni contohnya syarikat A, B, C, D 40%, 30%, 9%. Ini dia punya 360,000 dia punya jualan. Okay, sebelum awak ada company baru ni, Itik Serati ni, so awak ada jual, semua jual itik semua ni. Kedai itik A, kedai itik B, kedai itik C, itik. Awak boleh masuk ni, awak Itik Serati okay. So yang ini 360,000. So kuasa beli memang 360,000. Tapi bila awak masuk Itik Serati, awak jangka dapat 10%. So yang lain akan berkurangan tau, kepada 30%, kepada 27%, dan tapi masih juga 360,000, tetapi awak dapat 10%. Yang lain berkurangan. Berkurangan tu berdasarkan lah dia punya apa. Kalau ini memang dah besar company ni 40%. Okay, so ini yang awak kena anggarkan, dan akhirnya 100% dan jumlah kuasa beli dia sama lah 360,000. Awak dapat jualan untuk sebulan awak dapatkan RM36,000. Ni tak boleh latihan, tak payah. So awak gini lah, macam awak nanti awak punya rancangan pemasaran kena buat setiap bulan, contohnya Januari, Februari, Mac, April. Jadi awak kena handaikan kan, awak dah buat ketika jualan. Dan awak kena ada tu lah, yang awak punya tu bilangan untuk pemasaran apa yang awak jangkakan beli apa, untuk mungkin beli komputer ataupun mungkin setiap bulan awak kena buat bahan di radio dan sebagainya. Dan seterusnya, langkah 4 ialah ramal jualan. Ramal jualan ni ibarat awak macam untuk bomo lah, awak fokus awak dah tahu semua maklumat tu, awak apa jualan sebulan. Dan sebenarnya ia mengambil kira juga faktor-faktor kesedaran pelanggan terhadap kewujudan perniagaan. Kerana pada awal berniaga biasa orang tak kenal awak. Bila lama-lama orang, sebab awak dah hari-hari masuk dalam internet, Facebook kan, dengan hashtag dia, dia akan secara tak langsung nanti dia akan kenal awak lama-lama kenal. Dan faktor bermusim contohnya musim perayaan, musim gaji kan, tentu ramai orang beli. Tempoh sebelum jualan ialah jualan pada awal perniagaan akan menunjukkan jualan yang lebih rendah. So semua faktor yang ni awak kena buat lah. Bukan buat lah, maksudnya awak kena tahu setiap bulan, Januari, Februari, Mac, berapa jualan awak. Ni besar sangat lah kan. Kalau awak mungkin dalam satu bulan dalam 3,000 sales, 1,000 sampai bulan Disember kena buat satu-satu setiap bulan. Tak semestinya sama, tapi dalam kes awak dalam kes awak kena sama bisnes plan awak kena sama. Sebab dia tak ada, dia hanya dia boleh kira untuk yang satu figure saja. Untuk jual manual boleh lah. Dan dalam perancangan pemasaran awak kena definisikan, ini semua saya tegangkan, konsep barangan awak, target pasaran pun saya dah tegang tadi, saiz pasaran dah, pastikan pesaing dah, sediakan share pasaran, sediakan ramalan jualan, dan sediakan strategi pemasaran. Yang ni belum strategi pemasaran, belanjawan pemasaran.
dalam pemasaran kita ada 4P macam-macam, kadang ada 5P, tapi yang terkenal je 4Ps iaitu apa? P, product, price, place, dan awak sebagai nak memasarkan barangan, awak kena tahu keempat-empat ni. Dari segi barangan tu apa, barangan tu apa produk awak apa yang awak jual, harga tu pun awak kena tahu, strategi harga ni semua strategi barangan. Strategi tempat maksudnya awak nak hantar, nak pamerkan dan promosi pun. Dan saya akan terangkan juga semua ni So produk, kita ada produk ialah berdasarkan jenama, kualiti dan betul. Awak tak tonjolkan jenama apa. Contohnya produk dia orang kata, orang sekarang memilih jenama lah, walaupun harganya mahal, orang memilih jenama tu yang nombor satu sekali. Pemilihan pelanggan memilih produk berdasarkan apa, jenama ataupun branding Contohnya kalau awak nak beli kasut raya, so awak beli kasut yang ada jenama Yang kedua adalah kualiti. Contohnya Volvo ialah kualiti dia tahan lama ataupun kalau kena langgar pun dia steady Design, yang ketiga dari bentuk design dia futuristic, yang cantik, yang dynamic sebagainya kereta tu. And then pembungkusan, yang ni gambar ni pembungkusan ni. So kalau pembungkusan ni menggambarkan apa, ni gambar oren ni kan. So ia menggambarkan air ni, air oren dalam tu kan. And then pengawalan barang ni, bagaimana kalau contohnya awak nak post, awak kena tampal stiker ni supaya apa, supaya nanti orang yang menguruskan barang tu tak adalah dicapak mana-mana, sebab ni barang dalam tu barang yang dah pecah Yang ketiga pembezaan barangan. Awak kena bezakan barangan awak dengan pesaing. Contohnya awak ni Asia dengan Malaysia. Asia dia murah, sama murah dan semua boleh mampu membeli. Berbanding dengan Malaysia emas, dia lebih selesa, selamat mungkin. So itulah. Dan seterusnya senang digunakan. Kalau yang produk lah, kita ada macam ubat, so awak kena tulis lah macam mana cara makan dia ke, berapa kali. So semua tu kena nyatakan, tak menyusahkan orang lah. Macam contohnya kalau jual apa, jual sabun masuk, dia sediakan sudu dalam tu, menarik perhatian pelanggan. So kat ni lah dia punya gambar ni, dia ada untuk apa ni, baju bawa naik motor kan. So dia ada cahaya ni supaya nampak dari jauh keselamatan barangan ni. Ni lah kalau macam ni gambar apa, gambar jual ayam ke, daging, makanan. So dia kedap udara, tak lemau lah, tak dia kalau macam keropok-keropok kan, kalau kita bungkusan dengan baik, so dia tak mudah masuk angin. Dan yang strategi rangka 10 ialah label. Ni contohnya label kalau kita ubat ni lah, sama ada dia ataupun macam barang ni bukan ubat ni, barang-barang racun ke awak kena tulis itu, ada mudah gas ke, mudah terbakar ke, mudah melecur ke. Ubat ni, kalau ubat pastikan dia makan spesifikasi dia. Perkhidmatan sebelah jualan ni perkhidmatan sebelah jualan ni maksudnya bila mana awak nyatakan lah, kalau dalam masa jual kereta dalam masa 5 tahun servis percuma contohnya so itulah, kalau ada kerosakan ada waranti. Strategi harga pula ialah kita ada harga berdasarkan cost based pricing. So harga maksudnya awak beli harga tersebut, awak je markup je.
Beli RM5, awak nak 20% untung. So RM5 tambah RM1, 20%, so dapat RM6. Yang kedua, harga berdasarkan nilai. Harga berdasarkan nilai ialah contohnya kalau awak jual apa nama, barang-barang yang vintage contohnya barang lama, motor cup kan, ingat tak motor 8 bulan dah mahal sekarang kan. Harga berdasarkan nilai. Berdasarkan persaingan, harga berdasarkan persaingan. Berdasarkan persaingan maksudnya kita kena tengok persaingan awak jual pada harga tu. Contohnya kalau top up kan, semua jual apa, RM10. So RM10 lah, awak tak boleh jual RM10.5 ke RM11 ke kan. Macam contoh harga nasi lemak harga RM2. So semua kena jual pada harga RM2. Kalau tidak, kalau jual mahal sikit orang tak beli lah. Surat khabar contohnya harga RM2, tiba-tiba awak jual RM3, tak boleh lah ni lah kita cost based pricing dengan value based pricing. So value ialah kita meletakkan nilai. Kalau cost ialah kita harga cost kita tambahkan terhadap cost So nilai ni ialah kadang-kadang pelanggan beli walaupun nampak macam murah kan, tapi disebabkan dia ni ada nilai-nilai tertentu. Contohnya kalau baju dalam Michael Jackson contohnya, mahal sebenarnya sebab dia ada nilai dia. Michael Jackson dah meninggal, orang nak sebagai tu contohnya lukisan daripada pelukis terkenal Da Vinci contohnya, mahal sampai juta-juta. Itu yang nilai dia. Edaran, ni ialah place yang keempat ialah place. So awak menjual sama ada nak melalui terus pada pengguna ataupun kepada melalui peruncit ataupun melalui pemborong ataupun ejen. So ini nak mudah lah. Macam contohnya macam mana boleh Pepsi, Coca-Cola berada di seluruh dunia, iaitu dia melalui pemborong. So kalau kita tak mampu, kita jual sendirilah. Kalau kita satu Malaysia, kita nak buat satu Malaysia, nak pergi setiap daerah, bawa lori ke setiap daerah satu Malaysia, jual roti, satu-satu lori, tak boleh lah awak tak mampu So ni saluran edaran ialah ini terus pada pengguna. Ni gambar highway tu kan, awak nak pilih yang mana, yang mana cepat lah pilihan nanti awak yang memilih. Ni contohnya awak pengeluar nak terus pada pengguna ni, terus ini gambar ni, ataupun melalui peruncit pun boleh. Melalui pemborong akan menghantar melalui peruncit. So awak boleh pilih ikut suka awak lah tapi dia berdasarkan ni lah, berdasarkan awak yang target kalau satu Malaysia, awak tak boleh lah awak terus pada pengguna, awak kena melalui pemborong. Promosi awak ialah melalui media cetak. Media cetak maksudnya ada tulisan ada flyer letak dekat tiang lah, dekat pagar lah dekat rumah, dekat surat khabar and then melalui radio, penyiaran melalui penyiaran radio, and then internet, mudah.my pun boleh, daripada Alibaba sekarang ni daripada Lazada pun boleh. Billboard ni mahal sikit. Dia kalau billboard ni waktu situ dia tunjukkan gambar besar, dia tak boleh tulisan kecil-kecil orang tak nampak. Dia biasanya gambar besar Contohnya kalau kat sana tu gambar KFC, gambar orang tengah makan kan. Dia jangan tulis kecil-kecil lah, kebaikan lah yang orang tak sempat nak baca. Sebab apa? Orang naik kereta laju gitu kan. Dia biasa gambar billboard. Lepas tu promosi, ni biasa promosi macam promosi lah boleh buat Saya yang sebenarnya lah promosi
promosi jualan kupon. Kan biasa kan kalau pergi Aeon kan, dia kasih kupon beli, suruh beli banyak dapat hadiah, pertandingan, penghantaran percuma, free delivery, kebaikan itulah, diskaun, beli diskaun 10%, jualan sepenuh hari ibu, hari bapa, hari nenek, hari saudara, semua tu ada. Orang boleh bawa ibu masing-masing pun kan. Hari Merdeka, perempuan awam pun awak boleh melalui inilah, apa nama, exhibition kan. Ataupun kalau macam jualan pertanian ada apa tu, Maha Expo dan sebagainya. Yang ni yang awak kena critical untuk pemasaran. Untuk pemasaran, belanja harta, belanja bulan ni contoh-contoh lah. Belanja harta biasanya signboard sekali saja beli, tapi yang bulanan kena bayar commission lah, gaji, ni lah EPS ni majikan tau. Dan layanan belanja sekali yang tak boleh kelaskan dalam harta dan bulanan. Itu masuk dalam zoning system. Okay, strategi pemasaran yang ni lah kesimpulan dia. Kita ada berapa P? 4 P, iaitu apa? Product, price, place, promosi. Inilah produk, place. Sebab tu yang pertama mesti produk asas dia lah. Kalau tak lengkap lah. Place, price, promotion. Ni contoh awak iklankan. Ni awak jawab tak? Ni iklan apa ni? Kereta lah. Apa? Vehicle wrap banners for display system. Kereta. Dia nampak macam kereta dengan van tu kan. Dia sebenarnya van. Dia sebenarnya gambar kan. Van. Gambar tu cakap van kan. Jadi maksudnya dia ni lah iklan yang menarik perhatian lah orang yang menyediakan ejen periklanan lah. So kreatif lah. So kalau tengok kita tak tengok betul-betul macam ada kereta sebab van lagi. Maksudnya kalau ni ejen yang membantu awak untuk memasarkan produk awak, jadi dia akan membantu awak kreatifnya dia lah untuk orang tertarik dengan iklan tu. So dah habis kita sampai hari ni tu. Kalau sempat yang ni kita yang ni lah yang berkaitan dalam pemasaran, strategi. Ada 4 piece tadi, strategi pesaing, keperluan dan kehendak pelanggan. Jadi awak cuba dalam awak punya tu, cuba strategi pemasaran, apa yang saya ajar tu, cuba ambil sikit lah apa yang saya ajar tu untuk masukkan dalam awak punya strategi pemasaran. Nanti kita insyaAllah lah